السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah memberikan kita kesempatan usia dapat sama-sama kita bertemu tengah hari ini untuk sama-sama kita membuktikan nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat yang insya-Allah akan kita dirikan sebentar lagi, juga mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Sebelum kita ke mimbar khutbah dan solat Jumaat, sama-sama kita berkumpul, kita ambil sikit masa untuk meraih kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita insya-Allah. Ayah-ayah sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita masuk hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah, yang mana yang dirahmati Allah sekalian, sebilangan besar daripada umat Islam mereka masih lagi mengabaikan hari-hari yang disebut oleh Nabi dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya awal daripada bulan Zulhijjah. Apa istimewanya bulan Zulhijjah? Ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum tu kita ingatkan diri kita yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim Allah, sentiasa Allah ingatkan kita dengan sifat tersebut. Kalau kita perasan, sehari lebih kurang 17 kali paling kurang kita akan sebut sifat Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Maha pemurah Allah, Allah yang bersifat pemurah, bersifat penyayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala nak pastikan makhluk dia, hamba dia masuk dalam syurga. Allah lorongkan dengan banyak lorong, Allah kurniakan dengan sebanyak jalan untuk si hamba itu mendapat syurga. Nak kata pemurah tak pemurah Allah ni, ayah-ayah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah tak kedekut nak bagi pada kita pahala. Dalam hadis bagaimana disebutkan, Allah Subhanahu wa taala bila mana ada orang yang baca Al-Quran, Alif Lam Mim, kata Nabi, dia tidak mewakili satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf itu digandakan dengan 10 kebaikan. Bagi orang yang infak, orang yang sedekah, bagaikan satu butir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Makna ada 700 gandaan pahala bagi orang yang infak. Bagi orang yang nak buat kebaikan, contoh habis sembahyang Jumaat lagi ni, dalam kepala dia duk kata, aku lama tak belanja kawan aku Pak Ali tu, ingat lagi ni habis sembahyang Jumaat nak pergi belanja Pak Ali. Ayat rahmatullah sekalian, habis pergi sembahyang Jumaat, pi dekat motor, pi dekat motor, tengok-tengok dompet duit tak bawa. Dalam hati seronoklah, alhamdulillah jimat duit kau. Ibu sekalian,
Tapi yang dia niat awal tadi tu dapat pahala tak? Niat awal tu dapat pahala dah. Tapi kalau dia pergi belanja disebabkan dia bawa duit, dapat tak pahala? Allah bagi dia 10 kebaikan. Macam tu juga orang yang buat dosa ni, contoh habis sembahyang ni, contoh dalam duk sembahyang ni, dia kata aku ni tak pernah pergi disco. Dia kata ada disco baru buka kat Puncak Alam, tak bisa pergi, ingat nak pergi dah, nak try. Baru niat ibu sekalian, malaikat tak catik lagi tu, malaikat tak tulis lagi. Sampai kita pergi 50 meter dekat depan, dah nampak disco tu. Celah-celah tu kita kata, tak kena aku buat macam ni, Tuhan laknat aku ni. Kita patah balik, Allah tulis kat kita satu kebaikan. Kalau kita pergi juga disco tu, Allah tulis kita satu kejahatan. Tengok macam mana sifat Ar-Rahman Allah yang kita duk sebut setiap waktu tu. Dan ayat dirahmati Allah sekalian, dalam 1 tahun Allah hamparkan kepada kita ada 1 bulan yang sangat-sangat manusia raikan, iaitu bulan Ramadan. Terutama 10 yang terakhir daripada Ramadan, kita akan tengok manusia ni, dia punya excited dalam ibadah hebat. Saya minta maaf, rahmatullah sekalian, saya cerita, saya duduk di Yaman dulu ni. Kalau sembahyang tarawih hari biasa je, macam sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Tapi 10 yang terakhir, Masya Allah, mak rempit pun main sembahyang kat masjid. Yang ni berlaku di luar negara, beza dengan kita. Ayat dirahmati Allah sekalian. Sebab apa yang orang rebut 10 yang terakhir? Kerana kata Nabi, cari dalam 10 yang terakhir, pada yang ganjil itu Lailatul Qadr. Apa istimewa Lailatul Qadr? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa yang ibadah malam tu Allah terima, seolah-olah ibadah dia melebihi 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah terimalah kita pada malam Lailatul Qadar yang lepas, insya-Allah. Ayat dirahmati Allah sekalian, sekarang Ramadan dah 2 bulan meninggalkan kita. Sekali lagi tanda sifat Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Sekali lagi Allah hamparkan kepada kita satu zon, satu kawasan untuk kita rebut sebanyak mungkin peluang untuk mendapat ganjaran. Maka ditawarkan kepada kita seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ash, demi fajar dan malam yang 10. Para mufassir Al-Qurtubi dia menukilkan majoriti ulama tafsir menyebutkan malam 10 itu merujuk kepada 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Yang kita duduk sekarang ni, ayah-ayah, tuan-tuan rahmatullah sekalian, ni sekarang ni, waktulah ni, hari ni, ini adalah 10 terawal Zulhijjah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi SAW sebut apa dalam hadis? Nabi kata tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang sangat Allah suka, sangat Allah cinta, sangat Allah berkenan, melainkan pada 10 terawal bulan Zulhijjah. Ayah rahmatullah Allah sekalian, rupanya saat ni kalau kita solat, lebih Allah suka. Ni waktu ni kita baca Quran, lebih Allah suka daripada waktu yang lain. Ada sahabat tanya kepada Nabi SAW, walaupun seseorang itu pergi berperang ya Rasulullah, berjihad pada jalan Allah, Nabi kata ya. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan pergi jihad, pergi perang demi agama, bukan dia pergi orang kata shopping, bukan dia pergi piknik, ni pergi perang ni. Tapi kata Nabi SAW, amalan yang dilakukan 10 terawal Zulhijjah lebih baik daripada orang yang pergi perang, orang pergi berjihad pada jalan Allah. Melainkan kata Nabi, bila dia pergi, dia tak bawa balik apa? Harta dan juga diri dia.
makna dia syahid. Yang tu tingkatan dia lebih. Sebab itu tuan-tuan, ayah-ayah muslimin dan dirahmati Allah sekalian, pastikan kita mengambil peluang baki lebih kurang 6 hari, 5 hari daripada bulan Zulhijjah, 10 terawal Zulhijjah, kita ambil peluang untuk gandakan sebanyak mungkin amalan. Kalau boleh tak mau macam hari yang lain. 10 hari ini beza pada hari yang lain. Dan kita nak sebut pada tengah hari ini, ada 7 amalan yang kita nak kena buat. Baki yang ada ni, 7 amalan ni kita cuba buat sedaya mungkin kita. Yang mana 7 amalan ni adalah amalan yang sangat digalakkan untuk kita buat pada 10 yang terawal Zulhijjah. Yang pertama, sangat-sangat diberikan perhatian kepada orang yang berkemampuan, iaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ibu sekalian, kita mungkin tak ada rezeki macam kawan kita untuk pergi ibadah haji, tapi mungkin ada di kalangan ayah-ayah tuan-tuan yang dah pergi menjadi tetamu Allah. Siapa yang belum, sama-sama kita pakai doa supaya Allah pilih kita. Sebab apa? Sebab bila sebut tentang haji, Nabi SAW sebut, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan kepada orang yang dapat haji yang mabrur melainkan syurga. Tempat duduk dia clear dah. Allah lah letak di dalam syurga. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tanda-tanda haji yang mabrur? Tuan-tuan, tolong take note lah ni. Tolong ambil perhatian ni. Kalau ada saudara kita yang pergi haji ni, tolong kita kongsi dengan dia orang. 3 perkara, 3 tanda kata Nabi, dia membawa kepada haji yang mabrur. Sebab tu selain kita selesaikan rukun dan kewajipan haji, tambah 3 benda ni. Ni Nabi sebut. Yang mana kata Nabi, pertama sekali, it'amut ta'am, bagi orang makan. Pi haji, pi umrah, tolong bagi orang makan. Peluang kita nak buat kebaikan ni banyak. Sebab apa? Di sana ada saudara-saudara kita. Saya bagi contoh daripada India, Pakistan. Kadang-kadang dia orang pi Mekah, pi haji, pi umrah, dia hanya lepas duit tiket sahaja. Dia tak fikir makan, dia tak fikir dia nak tidur kat mana. Sebab itu kalau kita tengok cara ibadah mereka, Masya Allah, hebat. Cara doa mereka hebat. Sebab dia orang nak pi tu payah. Bila dia orang boleh pi, dia orang akan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ibu sekalian, dia kadang-kadang tidur kat kaki limau, tidur kat dataran pun tak apa. Beza dengan kita ni ibu sekalian. Kalau boleh nak hotel paling dekat. Hotel 100 meter daripada dataran tu pun Allah dia marah dah kat mutawif tu. Kalau boleh dia nak hotel Safwah tu, dia duduk tu, eskalator tu terus turun betul-betul sampai depan Kaabah. Sampai macam tu dia kata. Kita ni mudah. Kita ni sangat-sangat selesa. Sebab itu tuan-tuan ayah yang dirahmati Allah sekalian, peluang kita berbakti pada saudara kita ada. It'amut ta'am, banyak akan bagi orang makan. Peringat saudara kita. Yang kedua kata Nabi, watibul kalam, tolong jaga mulut. Faman rafasa wala fusuq wala jidal. Tak payahlah duk bawa cerita politik pi dekat Arafah. Ni peringat dekat kawan-kawan. Tak payah bawa cerita kampung pi Arafah. Tak payah bawa cerita perbezaan kita pergi ke Arafah. Tumpu betul-betul haji. Sebab itu Allah kata, faman rafasa, jangan kamu rafas, perkataan yang boleh membawa kepada persetubuhan. Wala fusuq, ungkapan-ungkapan yang tak sepatutnya. Wala jidal, dan ungkapan yang boleh membawa kepada berlakunya perdebatan. Sebab itu kata Nabi, tibul kalam, ni tanda-tanda haji yang mabrur. Dan yang ketiga, dalam riwayat yang lain, Nabi sebut ifsya'us salam, tolong sebarkan salam. Kadang-kadang kita ni, setengah orang Malaysia pergi haji, pergi umrah, bukan kedekut bagi salam, jawab salam pun kedekut. Kadang-kadang saya pernah habiskan tengok, kita tahulah orang Malaysia nak kenal bukan payah pun, kain ihram pun ada bendera Malaysia. Kita bagi salam, Assalamualaikum, dia kalih tengok kita, dia tengok atas bawah, dia belah macam tu Oi, kata kurang asam tu ni. Alhamdulillah sekalian. Sebab itu kadang-kadang belagak. Jangan. Ifsya'us salam. Sebarkan salam. 3 benda ni kena peringat. Bagi orang makan,
sebarkan salam, jaga percakapan. Rahmatullah sekalian, siapa ada kemampuan, pilih ibadah haji dan juga umrah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan puasa. Rahmatullah sekalian, kalau tak mampu hari-hari, pastikan Rabu minggu depan. Ni yang ada kita semua ni, termasuk adik-adik kita baju ungu kuning Rabu minggu depan, ingat betul-betul semua puasa kalau boleh. Sebab apa yang kita nak puasa? Sebab kata Nabi, siapa yang puasa hari tersebut, Allah ampun dosa dia setahun yang lepas, setahun yang akan datang, 2 tahun. Iaitu puasa hari Arafah. Yang ni kita puasa paling-paling kurang dalam awal Zulhijjah. Itu yang kedua. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, apa amalan yang terbaik yang kita nak buat bila mana duduk dalam bulan Zulhijjah? Yang ketiga, memperbanyakkan takbir, tahlil, tasbih, juga tahmid. Banyakkan zikir. Tadi kita sebut dah, kalau ada kemampuan haji, kita pergi haji. Lepas tu kita sebut tadi, banyakkan puasa, paling kurang puasa Arafah. Yang ketiga, memperbanyakkan takbir, tasbih, tahlil kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hari biasa, ayah-ayah, tuan-tuan rahmatullah sekalian, kita zikir hanya selepas solat. Tapi 10 terawal Zulhijjah ni, nak berjalan pun kalau boleh zikir sikit. Nak naik kereta, zikir. Bawa kereta, zikir. Nak masak, zikir. Allah sebut di dalam Al-Quran, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka itu menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ulama mufassir sebut ini adalah 10 yang terawal bulan Zulhijjah. Rugi kalau kita tak buat. Sebab apa? Sebab yang ni adalah waktu yang paling Allah suka anak Adam melakukan amalan. Ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, disebutkan golongan sebelum dari kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, golongan sebelum daripada kita, mereka memperbesarkan Allah, mengangkat, memuji Allah Azza wa Jalla dengan mengangkat suara mereka bila mana masuk ke masjid, masuk ke pasar dan tempat-tempat yang lain. Bila masuk ke pasar, dia angkat suara dia. Makna dia secara individu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Ayah muslimin dirahmati Allah sekalian, kalau boleh kita duduk saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Yang ni yang direkodkan antara amalan sahabat Nabi SAW. Kita nak masuk kedai, contoh kedai makan, kalau boleh kita sebut sikit lah. Cuma lah ni orang lah ni dia malu sikit. Jangan kata orang lain, saya pun malu sikit kan? Bukan apa, takut lagi kita pergi Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang kata bila raya, dia kata kan? Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau duduk seorang-seorang pun, duduk dekat rumah pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Ataupun kita buat seperti yang sedia kala, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Yang penting memperbanyakkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Amalan yang keempat yang terbaik untuk kita lakukan, iaitu melaksanakan ibadah korban. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni masih ada waktu untuk kita yang tak lagi masuk sebagai peserta korban, masih ada waktu. Sebab bila kita sebut tentang korban, salah sangka masyarakat dia duk ingat korban seumur hidup sekali. Kadang-kadang kita kata ni, Pak Mat tak mau buat korban kat tahun ni, dia kata 15 tahun lepas buat dah, dia kata.
Setengah orang ingat seumur hidup sekali. Sedangkan ibadah korban adalah rutin tahunan. Ibadah tahunan yang Allah sangat-sangat suka. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah selalu ingatkan kita di dalam ayat yang selalu kita baca. Kita duk baca, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita biasa dengar tak surah tu? Bukan setakat biasa dengar, kita hafal surah tu dan kita selalu amalkan surah tu. Tambah-tambah semayang seorang-seorang, surah tu lah kita duk baca. Tak ada makna nak baca wadduha. Tak ada makna lah nak baca wasyam tu. Memang surah tu je, inna a'tayna lah. Ustaz tahu mana? Saya pun serupa tu ya. Tak ada nak baca panjang-panjang. Apa yang Allah ingatkan kita dalam surah ni, Muhammad, kenanglah apa yang Allah dah bagi kat engkau. Nikmat yang Allah kurnia kat kau. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat dan laksanakan ibadah korban. Ayah sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, banyak nikmat Allah bagi kat kita ni. Kalau nak hitung nikmat Allah ni panjang. Cuba tengok, ambil contoh mudah. Kita ni dulu daripada tak ada apa. Lahir dulu, kita lahir, kita tak boleh buat apa. Semua orang urus kat kita. Sehingga kita boleh bertaktir, boleh berjalan, boleh berlari. Kita dulu ni tak tahu cakap. Lepas tu kita boleh cakap, panggil mak, panggil ayah. Boleh cakap tambah 2-3 perkataan lagi. Sampai sekarang cakap punya hebat sampai tak berhenti. Semua itu nikmat. Kita merasai ke proses nikmat. Daripada kita kecil, naik sekolah rendah, naik sekolah menengah, mak ayah tanggung. Lepas tu kita pula kerja, rasa duit sendiri. Daripada tak ada motor, boleh beli motor. Daripada tak ada kereta, boleh beli sekecil kereta sehingga sebesar kereta. Dulu tumpang rumah mak mertua. Hari ni dah ada rumah sendiri. Dari dulu tak ada pasangan, sekarang ada pasangan. Daripada duduk 2 orang, Allah bagi anak. Lepas tu dah duduk lama dah, hidup lama dah, Allah bagi lagi nikmat kat kita. Kita pun dah tak kerja, dah ni duduk makan duit pencen. Ayam dirahmati Allah sekalian, nak main dengan anak umur 30, nak main liga menyorok tu malu dengan anak umur 30. Allah bagi cucu kat kita. Boleh main lawan lari dengan cucu. Ayam dirahmati Allah sekalian, itu proses pertambahan nikmat. Dan paling utama, Allah bagi kepada kita hidup, masih lagi menjalankan ketaatan kepada Allah. Tu nikmat. Sebab itu tanda kita syukur pada nikmat, iaitu menunaikan salat dan melakukan sembelihan. Ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebab itu kalau mungkinlah kat Malaysia ni mungkin orang tengok mahal sangat nak masuk kan 700 lebih, 800 lebih. Hari ni kita ada alternatif. Boleh buat dekat luar, dekat tempat yang lain yang mungkin lebih murah. Sebab itu kita tidak ada alasan, ayah-ayah muslimin dan dirahmati Allah sekalian. Saya pun 3 minggu lepas, saya pergi ke Nepal. Tengok macam mana keadaan umat Islam di sana yang juga masih memerlukan bantuan daripada rakan-rakan dan juga saudara umat Islam yang lain. Sebab itu tuan-tuan, banyak kawasan, banyak tempat di luar sana yang kita boleh laksanakan ibadah korban. Ambillah pada tahun ni paling kurang 1 bahagian walaupun jauh daripada mata kita. Sebab kata Nabi dalam hadis, tidak ada amalan yang sangat Allah suka pada Aidil Adha melainkan ditumpahkan darah binatang korban. Kata Nabi, dia akan datang dengan tanduk, dia akan datang dengan bulu. Semua itu akan diperhitungkan sebagai ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ayah-ayah muslimin, hadirin hadirat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pastikan kalau boleh kita menjadi sebahagian daripada peserta korban tahun ni. Kalau ada rezeki, tolong tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jangan duk kira masjid buat 20 ekor dah, dia kata
tak payahlah. Kalau kita tak ada kesempatan dekat masjid kita, buat tempat lain. Sebab yang pasti kita nak dapat kebaikan yang disebut oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apa amalan yang kita boleh buat tambah-tambah kita berada berbaki 5-6 hari lagi daripada bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, 10 yang terawal daripada Zulhijjah. Tuan-tuan, kita ada hari ini Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, ataupun kita sampai Rabu, kita ada 6 hari lagi. Apa yang kita boleh buat? Memperbanyakkan solat sunnah. Tolong kita kena bagi beza. Adik-adik, abang-abang, ayah-ayah kena bagi beza. Beza daripada hari yang lain. Kalaulah hari yang lain kita nak sembahyang duha payah 10 yang terawal Zulhijjah, kalau boleh tolonglah sembahyang duha. Dalam 10 hari ni tak boleh buat 10 hari, buat 3 hari pun tak apa. Nak bagi beza sikit. Kita yang payah nak sembahyang qabliyah, ba'diyah, tolonglah 10 yang terawal ni bagi beza sikit, buat juga walaupun 2 hari daripada 10 yang terawal. Siapa yang dah memang hari-hari sembahyang duha, tolong kalau boleh tambah lagi 2 rakaat untuk bagi beza dengan hari-hari yang lain. Sebab yang ni disebut dalam hadis, yang kadang-kadang diberikan perhatian, yang sangat diberikan perhatian oleh Nabi, tetapi kita mengabaikan dia. Sebab itu perasaan kita berada pada 10 Zulhijjah, excited kita untuk buat ibadah, perasaan itu mesti ada. Seperti mana perasaan kita berada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ayah-ayah hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, banyakkan dengan solat sunat, juga amalan yang lain seperti membaca Al-Quran. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mungkin sebelum ni payah nak baca Quran, tolong untuk 10 Zulhijjah, kalau boleh hari-hari jangan tinggal Quran. Paling kurang 5 ayat, paling kurang 4 ayat, paling kurang 10 ayat. Dah lah kita baca tu satu huruf, Allah bagi 10 gandaan dah. Bayangkan kita buat dengan ikhlas, kita buat pada 10 yang terawal Zulhijjah dalam zon yang sangat Allah suka. Tak tahulah amalan tu macam mana Allah nak hitungkan. Sebab itu pastikan banyakkan membaca Al-Quran dalam 10 yang terawal bulan Zulhijjah. Ayah muslimin dan dirahmati Allah sekalian, itu yang kelima. Yang keenam, apa yang kita boleh buat dalam 10 awal Zulhijjah yang berbaki 5-6 hari ini? Tuan-tuan, ayah yang dirahmati Allah sekalian, banyakkan infak. Kalau sebelum ni kita setiap minggu sehari je infak, hari Jumaat je. Mai 10 awal Zulhijjah, baki lagi 5-6 hari ni, tolong hari-hari infak. Tolong hari-hari. Tak boleh bagi RM10 sehari, bagi RM5 sehari. Pi kuliah dengar, pi surau dengar kuliah, pi masjid dengar kuliah, selitlah duit RM1 dekat celah-celah pinggang tu, habuan nak buat masuk dalam tabung. Ni kadang-kadang mai surau, mai masjid, dia boleh mai belenggang. AJK ni tak larat nak letak tabung dekat luar ada tabung, dalam ada tabung, dia boleh pandang je tabung tu. Masuk RM1. Agak tak mau masuk RM1, masuk 5 kupang. Cuma 5 kupang ni dia kata segan sikit lah. Tambah-tambah 5 kupang ni, dia masuk kena pula tabung-tabung tin. Dia punya bunyi tu memang tak boleh buat bincang lah. Kan? Memang segan lah kita. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, agak-agak segan ambil 5 kupang tu, buh dalam sampul duit raya, buh masuk dalam tu. Dia tak budi. AJK pun semangat buka, dia kata, weh, sampul raya RM50, 50 sen. Tak apa, janji kita infak dan kita sumbang. Paling-paling kurang setiap hari 10 yang terawal Zulhijjah, kita nak bagi beza daripada hari-hari yang lain. Ayah-ayah hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu yang keenam. Tak mau buat yang pertama sebab kita tak ada kemampuan pergi haji.
Tak mau buat yang kedua, berpuasa. Tak mau buat ketiga, korban. Tak mau buat keempat, zikir. Tak mau buat yang kelima, bacaan Quran ataupun solat. Tak mau buat keenam, iaitu banyakkan infak. 6 benda ni tak mau buat. 6 amalan ni tak mau buat. Tolong buat yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Jauhkan diri daripada maksiat dan dosa. Yang tu ya. Tak mau sedekah, tak mau baca Quran, tak mau nak puasa, tak mau korban, tak mau pergi haji, tak apa, tak mau buat semua ni. Buat yang ketujuh, iaitu jauh daripada dosa. Dosa bukan kata pergi disko, dosa bukan kata zina. Mulut ni pun juga adalah maksiat bila kita salah guna. Kalau boleh 10 terawal Zulhijjah, masa yang berbaki ni, kalau boleh tak payah duk main sangatlah Facebook tu. Tak payah duk share lah, bukan tak boleh tengok. Ni kadang-kadang duk share. Kalau boleh tak payah duk share lah. Tak payah duk upload lah status-status yang kadang-kadang perkara itu boleh membawa kepada dosa. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah lah, kami pun lama tak main Facebook. Dia kata, Alhamdulillah, cuma TikTok lah duk main dah ni. Kan? Sama lah TikTok ke apa ke, tolong. Jangan duk share benda-benda mengarut. Tambah-tambah kita hari ini selalu terperangkap dengan isu-isu semasa yang kadang-kadang kita suka share benda yang tak sepatutnya. Benda fitnah, benda yang kita tak tahu punca. Sebab itu pastikan jauhkan diri kita daripada maksiat dan dosa. Mudah-mudahan 10 yang terawal Zulhijjah ni ada makna yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan setiap inci amalan yang kita buat dikira dengan pandangan yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya rasa cukup sekadar pertemuan kita tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil kepada saya, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.